Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana, amma ba'. Baik, alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi ini kita masih lagi diberikan kesihatan, kehidupan dan afiat untuk dapat kita bersama-sama berada dalam pengajian kuliah duha pada pagi ini. Dan insya-Allah kita akan menyambung semula untuk tadabbur kita menerusi surah An-Nisa pada ayat yang ke-24, ya. Jadi kita akan baca surah An-Nisa pada ayat ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Sadaqallahul azim. Mafhum daripada ayat yang ke-24. Dan diharamkan juga kamu untuk menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina, maka kerana kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kahwinnya kepada mereka sebagai suatu kewajipan. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini mafhum bagi ayat yang ke-24. Ayat ini cerita mengenai apa? Pertama, ayat ini menceritakan mengenai pengharaman menikahi wanita yang sudah berkahwin. Ini pun masuk dalam kategori mahram. Ya, mahram tu maknanya wanita-wanita yang diharami untuk dinikahi. Sebelum ni kita dah bincang mahram kerana nasab, mahram kerana kemuliaan dan kedudukan, mahram kerana perkahwinan. Salah satu daripada mahram disebabkan kerana perkahwinan adalah wanita yang sudah berkahwin. Kenapa dia menjadi mahram kepada lelaki yang lain? Kerana dia sudah pun berkahwin, ataupun dipanggil mahram bil ismah. Dia menjadi mahram ataupun haram dinikahi kerana ismah. Ismah ni maknanya kerana dia sudah pun berada di dalam penjagaan orang lain, akad dengan orang lain, yakni suaminya lah, ya, dengan suaminya. Jadi kita dah masuk dalam kategori mahram yang berikutnya, selain pada mahram kerana nasab, kerana perkahwinan, kerana susuan,
dan juga kerana kedudukan. Ini yang kelima, iaitu mahram disebabkan kerana ismah, kerana seorang wanita itu sudah pun berada di dalam penjagaan ataupun pemilikan orang lain. Tapi kalau menikahi suami yang sudah ada isi orang, boleh? Boleh pula. Yang tu kita bincang kemudian, ayatnya nanti dibincangkan, ya. Ini sensitif ayatnya. Ayat tu tak sensitif, orang yang sensitif, ya. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, ayat 24 ini juga menunjukkan harus untuk menikahi perempuan yang bukan mahram. Maknanya boleh menikahi dengan mana-mana wanita selain mahram, dengan syarat adalah membayar mahar, kewajipan membayar mahar ataupun mas kahwin. Jadi ayat 24 ni dia menerangkan mengenai dua perkara lah. Tiga perkara, minta maaf. Satu, haram menikahi wanita yang sudah bersuami. Yang keduanya adalah harus menikahi dengan wanita-wanita selain daripada mahram. Dan yang ketiga adalah kewajipan untuk memberi mas kahwin ataupun mahar kepada wanita yang dinikahi. Okey, kita tengok sebab turun ayat 24 dulu sebelum kita nak pergi lihat tentang beberapa faedah daripada ayat ini dan pengajarannya. Yang pertama, ayat ini disebut dalam satu riwayat oleh Imam Muslim dan An-Nasai, Abu Daud dan Tirmizi daripada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, atau namanya Sa'ad bin Malik. Beliau kata, kami memperolehi tawanan perang di kalangan perempuan daripada Autas. Maknanya bila sahabat ni pergi perang, mereka dapat tawanan perang daripada kalangan wanita daripada suku Autas. Jadi mereka adalah perempuan-perempuan yang mempunyai suami. Walaupun mereka dah jadi tawanan perang, masalahnya perempuan yang ditawan itu sudah ada suami lah, tapi suami dia yang dia kahwin dengan secara agama dia lah, bukan mengikut ajaran Islam. Sehingga kami tidak mahu berhubungan dengan mereka kerana mereka sudah mempunyai suami. Kemudian kami bertanya kepada Nabi SAW, lalu turunlah ayat pada ayat 24 ini dan baginda menjawab, maksud ayat tersebut adalah kecuali yang Allah berikan kepada kamu sebagai harta fai, rampasan perang, maka dihalalkan bagi kami untuk menyetubuhi hamba-hamba itu. Ini disebutkan antara sebab turun mengenai hukum hamba. Bagaimana hukum hamba perempuan yang menjadi tawanan perang, yang ada suami atau yang tak ada suami. Jadi ayat ni menjelaskan tentang hukum hamba tawanan perang. Dalam riwayat lain pula sebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ayat ini turun sewaktu berlaku peperangan Hunain. Peperangan Hunain. Yang tadi tu peperangan kecil, dipanggil Sariyah, ya. Yang ni peperangan besar, peperangan Hunain, yang berlaku pada tahun yang ke-8 ketika umat Islam berhasil menguasai daerah Hunain. Mereka memperoleh banyak perempuan-perempuan di kalangan ahli kitab yang masih bersuami, yang menjadi tawanan perang. Apabila ada seorang Muslim hendak mendekati salah seorang daripada wanita itu, maknanya lepas dah tawan, mereka nak menyetubuhilah, maka perempuan itu berkata, saya sudah mempunyai suami. Kemudian para sahabat menanyakan masalah itu kepada Nabi SAW, maka turunlah ayat ke-24 menjawab tentang hukum tersebut. Adapun sebab turun firman Allah Ta'ala hingga akhir ayat adalah sebagai berikut, kata Imam Ibnu Jarir meriwayatkan bahawa Umrah ibn Sulaiman menceritakan ucapan ayahnya, iaitu seorang yang berasal daripada Hadral Maut, berfikir mengenai orang-orang yang telah menetapkan jumlah mahar tertentu, kemudian di antara mereka ada yang mengalami kesulitan hidup, maka turunlah ayat 24 juga.
Jadi ada dua sebab lah turun ayat ni. Satu, yang kita nak kena faham, hukum hamba perempuan tawanan perang jika mereka sudah bersuami dengan perkahwinan cara agama mereka. Nombor dua, sebab turun mengenai mas kahwin, mahar. Sebab ada yang di tempat-tempat tertentu di negara Arab, mereka dah tetapkan jumlah mas kahwin. Jadi bila orang tu nak berkahwin, dia tak mampu. Dia tak mampu nak membayar jumlah mas kahwin itu. Jadi, apakah dia tak boleh berkahwin ataupun bagaimana penyelesaian dia di dalam hukum syarak. Okey? Okey, itu di segi sebab turunlah ya untuk kita faham. Sekarang ni kita nak tengok dari segi perbahasan mengenai faedah-faedah atau pengajaran yang boleh kita ambil atau hukum hakam yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-24. Ya. Ya. Baik, yang pertama, ayat ini menunjukkan kepada kita, yang pertama sekali faedah pengajaran dia, larangan menikahi wanita yang berada dalam tempoh iddah. Pertama, selain daripada larangan mengahwini wanita yang sudah bersuami, maknanya hasil perkahwinan yang sah, tak boleh bagi wanita tu berkahwin dengan lelaki lain. Yang keduanya, ayat ini juga menunjukkan larangan atau pengharaman menikahi wanita yang berada dalam tempoh iddah. Tak boleh. Iddah dekat sini adalah merujuk kepada iddah rujuk. Iddah rujuk. Maknanya iddah yang boleh dirujuk. Bukan kaedah. Kaedah tu kawan kita. Kita panggil dia kaedah. Iddah yang tu, ni iddah lain. Iddah kerana cerai talak raj'i. Maknanya talak yang boleh dirujuk, iaitu talak 1 dan talak 2. Jadi kalau isteri tu masih dalam tempoh iddah talak 1 atau talak yang kedua, maka dia tak boleh berkahwin dengan mana-mana lelaki kerana dia masih dalam tempoh iddah tersebut. Sampailah tamat tempoh iddah tu berapa lama? 3 kali suci. Maknanya 3 kali dia lepas daripada tempoh sucinya, barulah dia boleh merdeka. Barulah dia boleh bebas ya untuk dia berkahwin dengan wanita yang lain ya. Baik. Okey, itu yang pertama. Tapi kalau iddah talak bain, boleh tak isteri yang diceraikan oleh suami dengan talak 3 sekaligus atau talak yang ketiga? Dia bain sughra dengan bain kubra. Bain sughra ni talak yang kali ketiga. Yang bain kubra talak 3 sekaligus walaupun kali yang pertama. Jadi kalau berlaku macam tu, wanita tu dalam tempoh iddah, boleh tak dia kahwin? Atau dia kena tunggu menghabiskan tempoh iddahnya? Sudah. Sebab dia dah tak boleh rujuk dengan suami dia. Kecuali dengan perkahwinan yang baru. Maknanya akad lain, kenduri lain, hantaran lain, mas kahwin lain. Boleh tak dia kahwin? Boleh. Dengan orang lain, bukan dengan suami dia. Okey. Dia kena faham gini. Kalau bain sughra, dia boleh nikah lain dengan suami dia. Suami yang sama tapi dengan akad yang baru. Tapi kalau bain kubra, tak boleh lah. Dia kena kahwin dengan lelaki lain sehinggalah dah bercerai dan telah disetubuhi, kemudian baru dia boleh kahwin balik dengan bekas suaminya yang dahulu. Jadi hukuman dia lebih berat. Ya, hukuman dia lebih berat, ya.
Iya tak? Kalau suami yang baru nak ceraikan dia. Kalau suami baru tak nak cerai, tak adalah. Meloponglah dia. Ya? Tak ada. Kecuali suami baru tu kawan dia dah pakat. Yang tu haram, dipanggil helah. Yang tu tak dibenarkan oleh syarak. Ataupun istilah kita panggil apa? Cina buta kan. Masih sama. Masih sama. Dia kena tengok wanita tu kategori apalah. Kalau wanita tu kategori yang masih datang haid, dia kena 3 kali suci. Kalau wanita ni cerai tu dah masuk kategori geng monostop, dia bukan pause, dia stop terus. Ya, kalau dah sampai kategori yang tu, maknanya dia 3 bulan saja tanpa mengira suci. Maknanya cukup 3 bulan hijriah, dia dah habis. So dia kena tengok perempuan tu kategori yang manalah. Ya. Kalau kitaran haid dia tak menentu, dia bukan kira haid, dia kira suci. Dia kira suci. Maksudnya kalau haid dia ada 2 hari, lepas tu datang suci, lepas tu datang balik, datang suci. So dia kalau dah sampai peringkat kitaran dia macam tu, misalan contohnya, maka dalam mazhab Syafi'i dia kena kira yang tempoh berhenti sekejap tu, kemudian datang balik haid juga sama seperti sebelumnya sifat darahnya, maka dan tempoh suci itu pun dikira haid dalam mazhab Syafi'i. Dia tak dikira suci. Ya. So dia kena kira calculate lah sampai maksimum tempoh haid tu adalah 15 hari kalau darah tu berulang-ulang dalam tempoh itu. Ya. Lepas tu tunggu suci pula. Jadi tempoh iddah dia lagi panjang lah kalau macam tu. Lebih panjang. Ataupun jenis setengah orang datang uzur sekejap, lepas tu sucinya berbulan-bulan. Ada orang macam tu. Ya. Uzurnya mungkin 6 hari, sucinya 3 bulan datang balik. Dia kira suci. Dia tak kira haid. Jadi tunggulah. Baru habis suci pertama. Lepas tu datang haid pula 4 hari. Suci pula 4 bulan. Dah berapa? Baru 2 kali. 4 bulan, 4 campur 3 dah 7 bulan lah. Tak boleh lagi. Tunggu pula haid kali ketiga. Tunggu suci pula. Tetapi ulama letakkan had. Kalau dia dah sampai peringkat macam tu lama, takut dia membebankan kepada si isteri. Jadi ulama ambil kaedah dipanggil tadarruj. Dia combinekan tempoh iddah. Dia ambil maksimum tempoh iddah paling panjang adalah tempoh hamil 9 bulan. Lepas tu campur, tak habis lagi. Campur 3 bulan kitaran suci dia. So totalnya dia kena beriddah setahun. Kalau katakanlah nak tunggu suci ketiga tu dah lebih setahun, tak cukup setahun, dia dah lepas. Walaupun kalau ikut kitaran suci ketiga tu dia belum lepas. Tapi dikira dia sudah lepas. Jadi tempoh setahun lah. Dan tempoh setahun. Ya. Baik. Ya. 3 bulan. Hijriah. Ya. Boleh kahwin tak? Cukup 3 bulan. I believe I can go. Okey. Tetapi dari segi hukum, kalau wanita dalam talak bain, dia memang boleh berkahwin dah. Ya, sebab dia dah tak boleh rujuk dengan suaminya. Walau bagaimanapun dia wajib beriddah itu. Kerana hukum beriddah itu bagi perempuan adalah wajib. Jadi oleh kerana itu ulama menetapkan dia tak boleh menikahi dengan suami itu, tapi dia boleh bertunang. Boleh tunang, merisik dulu, tak ada masalah. Ya. Tapi dia belum boleh berkahwin kerana dia wajib untuk menghabiskan tempoh iddahnya tadi. Walaupun dia sudah tak boleh rujuk kepada suami dia yang asal. Ataupun boleh rujuk tapi dia tak mau dah lah. Dia tak mau dah lah. Habis madu sepah dibuang.
Dia tak mau sepah tu dah. Ya. Kalau misalnya tak ikut edah lah yang dah tu lah, yang dah menopos tu. Kalau tak ikut edah, lelaki yang nikah yang dapat cerai, orang tinggal. Tak, dia kena tetap wajib beriddah. Kalau bini tangga, dosa. Kata kalau habis dia diceraikan talak 3 sekaligus, dia geram kan, dia geram 2 hari je dah dapat cari pengganti, hari 3 menikah. Dia nak tunjuk dia laku lagi. Ya, yang tu tak boleh lah. Kalau akad nikah tu berlangsung apa semua dengan cukup syarat rukun pun, itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ada ulama kata akad itu mauquf. Mauquf ni dia terhenti, dia tergantung. Dia belum, sebab dia kena tunggu habis dalam tempoh iddah dia itu tadi. Ada yang mengatakan nikah tu jadi nikah fasid, nikah yang rosak. Ya, nikah yang rosak. Jadi kewajipan pada dia kena juga beriddah. Wajib untuk dia beriddah. Walaupun dia dah tak boleh beranak, misalnya contoh, tapi tujuan hukum beriddah itu adalah bukan sekadar nak mengatakan dia beranak ataupun tidak, ya, tapi adalah untuk memberi satu ruang, ya, satu ruang kepada si isteri dan juga si suami. Ruang tu mungkin suami isteri dan memang tak nak kembali, tapi kadang-kadang setengah perempuan ni dia perlukan masa untuk dia healing dia punya perasaan dia dengan apa yang dah berlaku kan. Jadi Islam suruh, walaupun ada setengah perempuan dia kata saya tak payah healing pun tak apa, saya boleh, tak ada masalah, saya dah bercerai dengan dia pun saya tak ada makan hati, kan? Saya duk makan masakan hati saja, makan hati tak ada. Tapi tak semua orang perempuan macam tu. Sebab tu hukum ni dibina atas dasar al-ghalib. Al-hukmu yubna lil ghalib. Ulama letak kaedah, Allah kalau tetapkan sesuatu ketetapan hukum, ia mengambil kira kepada majoriti, bukannya minoriti. Kebanyakan perempuan kalau dia diceraikan, dia akan rasa sedih. So Allah bagi tempoh iddah tu adalah untuk dia rawat diri dia. Dia rawat diri dia, dia fikirkan tentang apa dia nak atur perjalanan dia. Dia perlu kena ada ruang, bukan pada si saja, mungkin juga ruang kepada si suami itu jugalah, ya. Baik, walaupun tak semestinya mereka kembalilah, ya. Cuma bain tu isteri dah tak layak dapat nafkah. Dia tak layak dapat nafkah, maknanya gugur padanya nafkah tempat tinggal, nafkah makan minum, kecuali kalau dia hamil. Kalau dia hamil, dia layak dapat nafkah kerana anak yang berada dalam kandungan dia lah, ya. Okey. Macam mana? Dia kena sara tu kalau iddah talak raj'i sahaja. Kalau yang boleh rujuk tu dia kena sara. Tapi kalau yang dah tak boleh rujuk, dia tak boleh sara dah. Yang iddah yang raj'i lah, yang boleh rujuk lah. Kalau dia cerai dengan talak raj'i, talak yang boleh dirujuk, itu talak 1, talak 2, suami wajib bagi nafkah. Saralah tempat tinggal, makan minum. Masa itulah kalau nak pulun pun nak balas dendam lah orang kata kan. Tak boleh lah, dia jadi hutang. Nafkah ni kalau suami tidak beri, dia menjadi hutang ke atas isteri. Ampun tak apa, dapat pahala besar. Cuma kalau si isteri tak halalkan, misalnya contoh, dia kata saya tak halalkan, so dari segi hukum, bila meninggalnya si suami, dia perlu ambil harta suami itu, bayar balik hutang nafkah tu. Lepas dah claim, bayar, tolak bersih, kemudian baru selebihnya difaraidkan pada anak-anak lah. Kita dah tak dapat lah sebab tempoh iddah tu dah habis, maka mewarisi harta pun dah tak ada. Tapi dia boleh tuntut
Dia boleh tuntut. Cuma oleh kerana kita ada isu berkait dengan undang-undang, jadi nak tuntut tu kena ada banyak kerja. Biasanya orang perempuan malas lah. Sebab dia kena bawa bukti, berapa sepatutnya, perbelanjaan dan sebagainya. Jadi benda tu setengah orang perempuan dia malas nak buat benda tu. Jadi, tapi kalau dia tak halalkan, benda tu akan dituntut di akhirat. Dituntut di akhirat. Kalau dia halalkan, dia dapat pahala yang besar. Ya. Baik. Itu atas budi bicara hak si isteri tadi. Nah. Okey. Itu yang pertama. Jadi tak boleh menikahi isteri yang sudah bersuami atau yang dalam tempoh iddah, sama ada iddah yang raj'i ataupun iddah yang bain. Ya, kerana mereka wajib untuk menghabiskan tempoh iddahnya. Ya, wajib menghabiskan tempoh iddahnya. Baik. Itu yang pertama. Jadi dekat sini juga menunjukkan pada kita bahawasanya haram untuk kita sengaja melakukan pernikahan yang fasid. Pernikahan yang fasid. Dalam Islam melakukan perbuatan pernikahan yang fasid ni juga dengan sengaja, hukumnya adalah berdosa. Misalnya contoh perempuan tu dia dalam tempoh iddah tapi ditipu. Dia kata dia dah cerai dah dengan suami dia sebab dia nak bagi cepat untuk dia berkahwin dengan lelaki lain. Yang ni tak boleh, haram. Ya, perbuatan itu adalah berdosa. Ya, bahkan ada pandangan ulama mengatakan perempuan zina pun, perempuan yang dalam keadaan berzina pun ataupun dalam keadaan hamil pun tak boleh diberkahwin melainkan setelah dia melahirkan anak itu. Kalau dia gugurkan lepas dia tiup roh tu berdosa lah. Ni katakanlah kalau dia tak nak gugurkan, dia wajib tunggu anak itu keluar baru dia boleh berkahwin. Tapi sebahagian dia nak tutup malu tu, dia tahu dia hamil, dia kahwin. Jadi yang suami dia tu menyangkakan anak yang keluar daripada perut dia tu adalah anak dia, walhal anak tu boleh beranak anak orang lain. Jadi sebab itu ulama kata iddah ni sangat penting. Ya, kerana nak menunjukkan bahawasanya nak menjaga nasab. Itu tujuan salah satu, bukan semata-mata tujuan kerana diwajibkan beriddah tu selain daripada untuk memberi ketenangan balik, ya, rawat balik perasaan, salah satunya kerana nak menjaga nasab. Supaya tidak menasabkan anak tu bukan pada bapa dia. Itu salah satu sebab dia lah, ya. Okey. Contoh kalau dia menghamilkan perempuan tu, lepas tu dia dah mengandung, katalah mengandung sebulan kan, lepas tu dia nikah dengan perempuan tu, itu apa hukumnya sekarang? Nikah lagi sekali tu macam mana? Kalau dia berzina lah, istilah kita, bila dia berzina, lepas tu perempuan tu hamil, dia kahwin dengan lelaki yang sama. Dia kahwin lah lelaki yang sama, bukan pak sanggup lah. Dia kahwin orang yang sama, itu tak ada masalah. Memang dalam Quran sebut az-zaniyatu la yankihu illa zaniyah. Tidaklah perempuan berzina melainkan dia berkahwin dengan orang yang berzina sahaja. Walaupun ayat tu ada ulama bincang, ada yang kata dimansuhkan dan sebagainya. Kenapa? Sebab kalau dia berkahwin terus, kemudian anak itu keluar daripada tempoh perkahwinan mereka sampai anak tu dilahirkan, cukup 6 bulan atau lebih, maka dia boleh nasabkan anak zina tadi kepada bapa zina dia. Dia boleh. Yang itu tak ada masalah sebab dia benih yang orang yang sama. Di isu dia takut nanti bercampur benih itu. Ya. Okey. Okey. Habis, Yang tu yang pertama. Yang keduanya, ayat yang kita bacakan ini juga menunjukkan kepada kita bahawasanya harus untuk seseorang menggauli hamba perempuannya miliknya sendiri. Sama ada yang dia beli sendiri, hamba perempuan tu, ni kira zaman dululah,
ataupun melalui tawanan perang. Bila perang dapat tawanan perempuan, yang tu juga menjadi pemilikan. Jadi hamba ni boleh dimiliki dengan dua cara. Ketika zaman dululah. Yang pertama adalah dengan cara membeli. Tengok kat pasar tu dulu bukan jual ikan saja, dengan daging orang pun orang jual. Jadi dia datang, dia berkenan kat hamba perempuan ni, dia beli. Ikutlah harga yang dijualkan. Ya. Tapi dalam Islam, Islam suruh beli dan merdekakan. Itu lebih afdal. Atau beli, kalau tak nak merdeka tak apa, tapi kena sara dia macam menyara isteri sendiri. Walaupun ia bukan kedudukan sebagai isteri dan hanya sekadar hamba. Tempat tinggal kena bagi, pakaian kena bagi, makan minum kena bagi. Tak boleh zalimi dia. Agama tak bagi. Itu kalau dia nak ambil hamba perempuan tu lah untuk manfaat dia. Misalnya contoh. Dia gundik lain. Islam tak ada istilah gundik. Gundik ni perempuan simpanan. Perempuan simpanan tu gundik. Dalam Islam, hamba perempuan tu hamba lah. Bukan Islam yang perkenalkan hamba. Sebab tu kadang setengah orang baca Quran, dia kata, oh Islam menggalakkan orang jadi hamba. Tak. Ketika Islam datang, sistem perhambaan sudah ada. Orang zaman-zaman dulu dah buat sistem perhambaan ni. Jadi Islam datang, tetapkan hukum, terangkan penjelasan hukum terhadap golongan hamba. Apa kita nak kena buat dengan golongan hamba ni? Jadi Islam galakkan siapa ada duit, beli hamba tu. Sebab apa beli? Bukan nak seronokkan diri, supaya jaga hamba tu daripada dapat kat orang lain dia dizalimi. Atau dia disuruh dilacurkan. Setengah orang dia beli hamba, dia lacurkan hamba tu. Sebab dia nak dapat untung. Lepas tu dalam ayat Quran Allah larang perbuatan tu. Allah kata, wala tukrihu fatayatikum alal bigha. Jangan kamu paksa hamba kamu untuk melakukan pelacuran. Jadi Islam suruh ambil hamba tu, bela dia macam isteri kita, walaupun tidak menjadi kedudukan isteri. Ataupun yang paling afdal, beli itu bukan untuk apa-apa, sekadar untuk nak bebaskan. Itu paling besar pahala dia. Tapi kalau dia menggauli hambanya dan hambanya hamil, kalau tak hamil lain cerita lah. Kalau hambanya hamil, hambanya melahirkan zuriatnya, maka hambanya itu secara automatis akan merdeka. Sebab apa? Dia melahirkan anaknya. Anak dia tidak hamba, sebab anak tuan dia. Jadi anak dia itu akan menjadi anak yang merdeka. Takkan anak mereka, mak tak merdeka. Jadi sebab itu ibu yang mengandungkan anak tuan ini juga akan merdeka, ya. Jadi Islam suruh macam tu. Sama ada melalui pembelian ataupun melalui tawanan perang. Dan ayat ini menunjukkan bila perempuan itu telah menjadi tawanan perang Islam, tentera Islam, perkahwinannya dengan suaminya terputus. Automatik. Dia ditawan saja, tentera Islam ambil dia, milik dia, kata ini habuan daripada harta rampasan perang kamu. Ini perempuannya, ini perempuan misalan contoh, maka hubungannya dengan suaminya terputus. Tak ada apa-apa hubungan lah, kerana pemilikan tu sudah berubah melalui tawanan perang, ya. Dengan syarat, jika ada dua syarat. Jika suaminya itu kafir harbi. Kalau selain kafir harbi, no, tak boleh. Ya? Ataupun kafir harbi itu maksudnya kafir yang mereka memusuhi orang Islam, maksudnya mereka memang nak memerangi orang Islam dengan senjata dan nak membunuh orang Islam lah. Yang keduanya, dan ia berlaku di negara orang kafir. Negara orang kafir harbi itu. Bukan orang kafir dalam negara orang Islam. Orang kafir di dalam negara orang kafir. Macam tentera Islam pergi masuk negara orang kafir, misalnya contoh. Kemudian berperang di sana dan menang, menakluk wanita-wanita ini menjadi harta rampasan perang. Bila tentera Islam dapat milik,
maka mereka ini menjadi hukum hamba. Ya, menjadi hukum hamba. Hamba apa? Dipanggil hamba tawanan perang. Ya. Baik. Cuma ada sebahagian mazhab dia kata dia kena duduk dekat negara itu. Maknanya tentera Islam yang dah menang tempat tu, dia kena duduk di negara tersebut untuk membolehkan dia milik perempuan itu tadi. Ya, kalau dia ambil buat lari keluar, lepas tu dia nak milik, yang tu tidak boleh. Ya, maknanya keluar daripada kawasan negara kafir harbi tadilah. Ya. Baik. Itu pandangan, itu mengenai hukum yang kedua. Ya. Kemudiannya, tapi dengan syarat, jika perempuan yang ditawan itu tidak hamil. Tidak hamil. Kalau perempuan itu hamil dengan suami dia yang bukan Islam tadi itu, dia dapat jadi tawanan perang, tak boleh menyentuhnya sehinggalah dia melahirkan anak dia. Yang tu memang, sebab tu ada sahabat yang bertanya kepada tawanan perang perempuannya itu, apakah mereka boleh menyentuhnya. Jadi kalau perempuan tu kata dia hamil, maka tak boleh, mereka tidak akan menyentuhnya. Ya, sehinggalah perempuan itu melahirkan. Ya, tapi kalau dia tidak hamil, misalnya contohnya, tetap tidak boleh menyentuhnya melainkan setelah tamat habis tempohnya. Maknanya nak katakan dia pun kena ada tempoh iddahnya juga. Walaupun dapat milik dan terputus hubungan suami dengan pernikahan dia dengan suami dia, tapi tetap dia kena tunggu sampai habis iddahnya. Walaupun dari segi hukum perkahwinan dia apa tu memang tak ada iddah pun, tapi iddah tu terpakai kepada kita untuk menyentuh tawanan perang hamba perempuan itu tadi. Okey, jelas ya? Baik. Itu kerana apa? Sebab nak jaga nasab tu lah. Takut perempuan tu tak sedar dia hamil. Dulu mana ada alat cek hamil tak hamil tu, test apa nama lupa. Pregnancy test tu tak ada kan. Jadi dia tak tahu. Jadi sebab tu dalam Islam, walaupun dia dah ditawan, tak boleh tentera Islam menyentuh mereka melainkan sampai tamat tempoh iddah mereka. Islam jaga macam tu. Ya. Baik. Tapi kalau kita balik pada konteks sekarang ni disebabkan kerana semua orang sudah merdeka. Semua orang dah merdeka, tak ada lagi hamba atas muka bumi ni, kecuali orang yang diperlakukan seperti hamba. Zaman dulu memang ada istilah hamba ni. Zaman sekarang dah tak berlaku dah istilah hamba, sebab semuanya sudah, manusia atas muka bumi sekarang ni semuanya telah pun menjadi merdeka. Jadi tidak timbullah isu ni. Sebab tu dalam Quran ada hukum yang masih lagi kita boleh pakai, ada hukum bukan dia tak boleh pakai, tapi kerana situasi tu dah tak berlaku, jadi hukum tu tidak dilaksanakan. Ya. Jelas Okey, kemudiannya kita tengok pada ayat ni juga menunjukkan pada kita bahawasanya boleh menikahi semua perempuan selain daripada mahram. Maknanya boleh mengahwini seseorang itu selain daripada mahramnya. Ini bebaslah ya, boleh menikahi sesiapa saja selain daripada mahram. Tidak ada larangan di dalam hukum syarak. Bahkan dalam Islam menetapkan bahawasanya menikahi dengan mana-mana wanita, tak kiralah bangsa apapun, asalkan mesti persamaan agama. Itu syarat dia. Ya. Walaupun ada ulama letak syarat selain daripada dia kena sama agama. Yang kedua, dalam mazhab Syafi'i diletakkan syarat mesti kena kufu. Kufu ni maknanya apa kita panggil? Dia mesti kena, orang kata apa, serasi lah. Bukan serasi dari segi tu, maknanya sekufu lah dari segi nasab dia,
dari segi keturunan dia mesti kena ada kufu. Kerana mazhab Syafi'i hukum tu wajib kufu tu. Tapi dia bukan syarat sah nikah, dia wajib nikah. Kalau ada tu kena ada. Kenapa? Sebab tujuan nikah adalah untuk mengekalkan perhubungan pernikahan. Tapi kalau berkahwin tak berlaku kufu, boleh menyebabkan pernikahan itu tak bertahan lama. Jadi ini bertentangan dengan matlamat nikah tu sendiri. Jadi sebab tu dalam mazhab Syafi'i mereka mewajibkan kufu. Tapi realitinya kita hari ni, di segi praktisnya kufu tu kita tak tengok sangat. Sebab tu kadang-kadang tengok orang kampung kahwin dengan orang bandar, orang yang keturunan besar-besar pun ada. Walaupun isteri dia itu mungkin hanyalah orang-orang yang tak berpelajaran misalnya contoh. Ataupun sebaliknya, suami pula macam tu. Sebab lebih kepada setuju sama setuju lah. Ya? Lebih kepada istilah suka sama suka ataupun jodoh. Kan? Tapi kalau ikutkan dalam mazhab Syafi'i, dia memang mensyaratkan mesti kena ada kufu tu. Ya? Sebab kalau tak kufu, nanti suka bergaduh. Kawan ni lifestyle dia macam ni, tak reti pakai washing machine, dia suka basuh tangan. Kawan ni suruh pakai washing machine, dia benda kecil pun dia pakai gaduh. Kawan ni style tidur dia macam ni, yang ni tidur macam tu. Jadi kadang-kadang benda yang macam ni dia memerlukan masa lah untuk keserasian tu. Jadi KUFU, lepas tu ada filosofi, ada koma atas tu. Dia kena ada kufu kat situ. Ya. Ya. Okay. Okay, kalau sekiranya berkahwin, ada dua sepasang suami isteri bukan Islam. Katakanlah kedua-duanya masuk Islam, contoh situasi yang pertama. Kedua-duanya masuk Islam, tidak perlu mengulangi pernikahan yang baru. Itu sepakat ulama. Tak ada khilaf. Tak perlulah dia pergi buat balik. Dah masuk Islam dua-dua. Okey, pergi buat pula. Tempah dewan, kami tak sabar makan nasi minyak ni. Tak payah. Buang masa. Tak, boleh proceed. Walaupun masa perkahwinan tu dibuat melalui upacara agama dia. Upacara agama dia. Kenapa? Sebab nak katakan akidah tu lebih penting daripada mengulangi semula akad tu. Sebab banyak sahabat bila masuk Islam, Nabi tak suruh mereka ulang nikah balik. Tak ada. Tidak ada istilah begitu. Ya. Cuma yang berlakunya apa? Kalau salah seorang masuk, sama ada suami masuk, isteri tak masuk, atau isteri masuk, suami tak masuk. Salah satu. Ya. Bila salah satu masuk, ada dua keadaan. Yang pertama, keadaan dia, katakanlah isteri masuk, suami tak nak masuk. Ada pendapat ulama kata diberi tempoh kepada suami. Maknanya kalau dia buat aduan pada mahkamah, mahkamah akan memberi tempoh kepada suami untuk dia masuk Islam. Berapa tempoh itu? Itu bergantung kepada kecenderungan suami itu. Tapi kalau memang awal-awal suami itu kata, saya dah tak nak isteri saya, sebab dia maksudnya saya dah tak suka dia, saya tak nak, dia akan terus fasakh. Tapi kalau dia kata saya masih sayang, tapi itulah dia pergi masuk Islam pula, jadi akan diberi tempoh kepada dia supaya dia masuk Islam. Masih boleh tinggal bersama. Masih boleh tinggal bersama. Cuma yang ulama larang menyetubuhi sahaja. Yang diharamkan menyetubuhi itu. Tapi duduk sama tak ada masalah. Ya, kerana anak Nabi SAW Zainab, ketika beliau masuk Islam, maksudnya ikut ayahnya Nabi SAW, suaminya tak masuk. Suaminya tidak masuk. Suami dia masuk lambat. Masa perang Badar baru suami dia masuk. Dah lama tu. Mungkin jarak dalam berapa tahun? 5-6 tahun. Jarak dia nak masuk Islam balik tu. Tapi Nabi tak fasahkan mereka.
Ada yang ulama kata Nabi tak fasah tu sebab hukum belum turun lagi masa tu. Tapi ada yang kata walaupun hukum dah turun kemudian, tapi itu termasuk perbuatan Nabi SAW. Sebab tu ulama ada berbeza pendapat. Dia sebenarnya terserah pada hakim lah. Kalau benda tu dibawa kepada mahkamah, hakim kata kami akan bagi tempoh pada suami, bawa suami, isteri tu boleh bawa suami tu pergi, ajak dia dengar cerita tentang Islam, kenapa dia masuk Islam, bawa lah. Tapi kalau suami tu ingkar, suami tu memilih untuk kekal dalam agama dia, akan diberi tempoh, akan terus difasahkan. Biasanya dia akan bagi tempoh 3 bulan. 3 bulan lah pada suami tu untuk dia buat, bukanlah istikharah lah, macam buat pilihan lah, sama ada dia nak kekal dengan isteri dia ataupun sebaliknya. Ya, ataupun sebaliknya. Begitulah sebaliknya juga pada suami masuk, isteri tak masuk, akan dibagi pilihan. Sebab suami ada kuasa talak, dia boleh ceraikan terus isteri dia. Tapi kalau dia sayang isteri dia, boleh juga, isteri itu juga akan diberi ruang selama 3 bulan, ya, untuk dia belajar tentang Islam, dia faham tentang Islam dalam tempoh. Kenapa ulama tetapkan 3 bulan? Sebab 3 bulan tu adalah tempoh iddah mereka. Maknanya walaupun mereka belum difasahkan, tapi tempoh itu seumpama berjalan lah. Jadi sebab tu ulama ijtihad kata 3 bulan tu sudah mencukupi untuk mereka buat keputusan, menyamai macam tempoh berlaku talak raj'i 3 kali suci pun kurang lebih 3 bulan atau 3 bulan lebih sikit untuk suami tu fikir balik dia nak rujuk balik isteri dia ataupun tak rujuk balik isteri dia. So dalam tempoh tu lah, ya. Okey. Dan ya. Kalau yang kahwin memang lain agama, Ustaz, setelah dengan dikahwinkan di waktu Islam dan kafir berkahwin. Ada setengah, tapi bukan dalam mazhab Syafi'i lah. Ada setengah mazhab yang lain macam mazhab Maliki, dia benarkan kahwin dengan ahli kitab, tapi dengan syarat mesti lelaki muslim yang kahwin, bukan perempuan muslimah kahwin dengan lelaki kafir tu tak boleh. Yang tu ulama sepakat kata tak boleh. Yang mazhab yang benarkan tu mesti lelaki dia Islam sebab dia ada kuasa. Dia ada kuasa. Kalau dia nak cerai dia boleh cerai. Dan anak dia boleh ambil. Tapi kalau dia laki dia kafir, dia perempuan muslimah, macam mana nak cerai? Kalau dia nak divorce susah. Ya. Perempuan tu ahli kitab. Perempuan tu ahli kitab. Dan ahli kitab tu merujuk pada bukan orang Buddha apa semua agama ni tak boleh lah. Ya, agama pagan sembah berhala ni tak boleh. Tapi dia mesti agama samawi. Sama ada dia Yahudi ataupun dia Kristian. Tak kisahlah Kristian Ortodok ke, Kristian Katolik ke, Kristian Protestan ke, asalkan dia dipanggil sebagai ahlul kitab. Dipanggil ahlul kitab, maka dia boleh untuk mengahwininya. Ya. Sebab tu kita tengok sebahagian di Arab ada buat macam tu, bahkan di Indonesia pun ada buat macam tu. Ya. Maknanya mereka boleh duduk sekali lah. Itu perbincangan yang panjang. Dalam mazhab Syafi'i dia bagi, tapi dia ada syarat yang ketat. Dia boleh juga ada syarat ketat. Contoh, misalnya mestilah ahli kitab tu ahli kitab yang tak menyeleweng. Maknanya dia percaya Nabi SAW, dia terima Nabi Muhammad SAW, dan dia tak kata Nabi Isa tu Tuhan. Cuma dia kata Nabi Isa ada kuasa Tuhan saja, misalnya contoh. Dia tak sampai menyembah Nabi Isa. Dia syarat dia banyak lah. Kemudian dia mesti dah tak ada perempuan Islam dia nak kahwin. Ya. Atau dia kahwin dengan perempuan tu kerana dia nak Islamkan perempuan tu, dan dia yakin dia boleh mengislamkannya. Sebab dia tengok persamaan tu lebih banyak daripada perbezaan dia. Contohlah atas tujuan-tujuan tu boleh lah. Jadi dia punya perbincangan dia tu lebih, syarat dia tu lebih ketat dan syarat dia tu lebih detail lah. Ya. Bahkan di sebahagian negara India pun ada sebagian orang India pun, tapi India tu dah melampau sangat. Dia dah terlalu liberal, dia kahwin dengan
Orang Hindu pun yang berbudis pun orang kahwin tu tak boleh lah. Dia sebab apa dia bagi tu? Disebabkan kerana atas alasan dia kata kalau sembelihan dia pun kita boleh makan, maka takkan untuk duduk bersama dengan dia, of course dia akan masak perempuan tu. Jadi memberi maksud bahawasanya bolehlah duduk kahwin dengan dia sebumbung kerana makanan sembelihan dia pun kita boleh makan. Yang di kalangan ahli kitab. Sebab dia pegang zahir ayat Quran tu. Allah tak perinci ke ahli kitab yang macam mana. Ya. Okey. Kemudian yang terakhir kat sini ayat 24 adalah kewajipan membayar mahar. Kewajipan membayar mahar. Berdasarkan kepada hujung ayat 24 yang kita bacakan tadilah. Selain daripada mahar, juga ayat ini menunjukkan kewajipan mahar dan kewalian. Kewajipan mahar dan kewalian, maknanya disyaratkan wali. Kerana dalam hadis Nabi SAW sebut, mana-mana perempuan yang menikahi tanpa izin walinya, makanya nikahnya tidak sah. Ya, la nikaha illa biwali. Tidak boleh nikah kecuali dengan wali. Ya, maknanya kena ada keizinan daripada wali. Ini syarat salah satu daripada hukum. Ya. Cuma ada perkara yang kita nak kena tengok kat sini. Banyak call masuk ni, kejap ya. Okey. Okey, sambung balik ya. Kalau kita tengok pada ayat yang ke berapa ni tadi? 24. Perhatikan ayat 24. Golongan Syiah mereka menggunakan ayat ini untuk menghalalkan nikah mut'ah. Perhatikan ayat, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariḍah. Kemudian Allah kata apa? Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariḍah. Dia kata jika kamu sudah melakukan persetubuhan dengan perempuan itu, maka kamu bayarlah maharnya. Bayarlah maharnya yang telah ditetapkan masa akad tu. Dan tidak salah juga bagi kamu jika sudah melakukan persetubuhan itu untuk kamu saling redha. Maknanya redha tu apa dia? Menghalalkan. Tak bayar-bayar lah. Walaupun sudah ditetapkan kadar mahar. Jadi mereka menggunakan ayat ini untuk mempraktiskan atau membolehkan mut'ah, atau dipanggil sebagai nikah mut'ah. Sebab Allah lepas sebut perkataan bayar mahar, Allah kata saling redha. Maknanya kalau mereka redha untuk nikah mereka, sekadar di situ tafsiran mereka dah melampau. Bukan setakat redha menghalalkan mahar, tapi redha untuk habis sekadar di situlah pernikahan itu. Maka mereka mengatakan ianya boleh berdasarkan ayat Quran pada ayat yang ke-24. Sebab itu mereka menggunakan ayat ini untuk menghalalkan nikah mut'ah. Ya. Baik. Sebab apa dinamakan nikah mut'ah? Sebab mut'ah tu maknanya kahwin hanya kerana untuk berseronok. Sebab tu nama dia mut'ah. Mut'ah ni seronok. Kahwin tu hanya untuk berseronok yang tu saja. Bukan untuk hidup sekali, besarkan anak sekali, tak. Kahwin yang tanpa ada tanggungjawab. Sebab tu baru ni masa saya pergi haji, saya sembanglah juga dengan driver-driver Arab. Bukan yang taksi. Taksi biasanya orang luar bawa, Pakistan, Kublaistan, Gohedgostan, yang negara-negara itulah. Tapi yang Grab, dia tak ada Grab sana, dia Uber. Kadang-kadang saya nak murah, aku taksi mahal. Jadi saya ambil Uber, ataupun ada satu lagi apps dia tu, Bolt nama dia. Jadi siapa pergi umrah pakai apps ni. Kalau dia nak pergi mana-mana murah, 5 rial, 10 rial, dia tak akan lebih 10 rial. Dia Uber
ataupun Bolt. BOLT, Bolt. Download apps tu. Tapi kalau pakai taksi, mahal. 50 riyal, 100 riyal, tak mampulah kita. Ya. Cuma dia dalam tu kita boleh pilih bahasa Inggeris. Tapi bila duduk Arab tu dia tak kerti cakap Inggeris pun. Kan driver tu lah. Tapi dalam apps tu kita boleh select bahasa Inggeris lah. Tapi okey lah, itu saya pergi ke Mina sekejap, bawa jemaah makan. Naik Uber tu. Naik kereta mahal lah tu. Bayar 5 riyal je. Okey lah. Oh, taksi dia dah kereta lama dah kan. Bayar mahal. Boleh? Bukan tunggu. Maknanya kita tekan apps tu dulu. Tunggu kat hotel kita, nanti dia datang ambil lah. Macam konsep Grab kita. Lepas tu dia hantar kita pergi kat sana. Tapi dia tak tunggu. Dia akan balik. Kita kena ambil balik. Kalau kita nak suruh dia tunggu, mungkin bayaran dia lain lah. Jumlah dah nampak. Dia beritahu, dia tak akan lebih daripada itu. Maknanya kita bayar banyak mana yang dia keluarkan kat situ. Berapa banyak dia keluar. Dia takkan tipu lah, dia takkan markup ke, tak ada. Memang dia syarat sebab dia dah berdaftar dalam tu. Ya. Okey. Cuma apa yang saya nak sampaikan, saya tanyalah pemuda Arab tu dah kahwin ke belum. Dia kata belum kahwin. Dan kebanyakan mereka kahwin, dipanggil kahwin misyar, dia panggil. Kahwin misyar. Ni istilah kahwin-kahwin yang baru. Dia ada kahwin urfi, dia ada kahwin misyar. Banyak orang Arab mereka buat kahwin misyar. Ya. Tapi kadang-kadang kahwin misyar ni pun dia boleh macam cenderung kepada muta'ah juga kalau dia bersifat sementara. Macam mana misyar tu? Misyar ni suami kahwin tanpa perlu apa-apa tanggungjawab. Itu misyar namanya. Contoh, perempuan tu kata, Ustaz, saya nak cari suami. Cakap kat dia, saya just nak kahwin je dengan dia. Tak payah bagi saya nafkah, tak payah apa, sebab semua duit saya ada. Saya nak suami yang baik saja. Contoh. Untunglah. Goreng kaki lah. Masuk tu basuh kaki kan. Tiap-tiap hari basuh kaki. Rumah saya sediakan. Kereta saya bagi. Makan minum pun saya sponsor. Tu. Nak ada peneman lah, peneman. Maknanya perempuan tu nak cari peneman lah, peneman. Ya. Biasanya dia orang yang dah sampai level-level berjaya, orang perempuan kan. Sebab sama sekarang orang perempuan yang tak kahwin ramai. Tapi mereka dah sampai top-top, dia kejaya dia. Dia kata, what point dia nak kahwin dengan biasanya dia orang kahwin dengan orang muda-muda. Dia tak cari dah yang 60. Sebab dia kata geng-geng ni dia nak kena bela lebih sikit. Pergi hantar hospital balik, buang masa dia kata. Dia mau cari yang muda. Yang boleh urut dia. Dia tak boleh ogawa. Itu dia panggil kahwin misyar. Ada banyak di negara Arab, banyak berlaku macam tu. Ya. Ya. Sebab dia hukum baru, dia perkara baru. Jadi ada ulama kata dia boleh, ada ulama semasa, ulama dulu tak bincang bab ni. Ada ulama semasa kata boleh, ada ulama semasa kata tak boleh. Yang kata boleh tu sebab dia cukup syarat semua rukun. Cuma isteri tu yang menggugurkan hak dia, tu hak dia lah. Kalau dia nak halalkan tu hak dia. Dia tak boleh paksa dia. Mana isteri tu redha. Itu dia macam kisah Saudah kan, isteri Nabi Saudah. Dia redha bahagian hari dia tu Nabi pergi ke rumah Aisyah. Itu hak dia. Dia kata dia tak merajuk, tak payah Rasulullah, tak payah bermalam rumah saya pun tak apa, pergi malam di rumah Aisyah, saya hadiahkan pada dia. Itu hak dia. Suatu ulama kata boleh sebab dia pilih macam tu. Yang penting saya nak isteri yang suami yang elok.
Boleh mengajak saya mengaji, kan? Saya suap dia makan, dia ngajak saya ngaji. Dia ajak saya sembahyang, dia nak teman saja. Hal lain dia tak mau. Ada orang perempuan macam tu. Ya, ada orang perempuan macam tu. Ya. Itu dipanggil misyar. Satu lagi dipanggil urfi. Urfi ni memang ulama tak bagilah, dipanggil sebagai satu lagi, aduh, sekejap ya. Assalamualaikum. Ya kan? Alamak, saya ada kelas ni. Sekejap lagi baru saya habis, dalam 10 setengah. Okey. Okey. Salam. Okey. Baik. Hilang pula. Test. Okey. Satu lagi, saya bayar kat tutup, saya sejuk tak. Yang seterusnya dipanggil zawaj urfi. Pernikahan adat dia panggil. Pernikahan adat ni pun ini memang favourite lah. Orang Malaysia ini paling favourite. Pernikahan adat ni perkahwinan yang dilangsungkan tanpa didaftar. Dia kahwin sama dia. Pakat wali, saksi sama geng dia, kahwin. Tapi tak ada buat kenduri, tak ada buat apa, tak ada pergi daftar, sijil nikah, tak ada. Tapi status dia orang kata, dia orang kahwin. Tapi tak tahulah kebenaran itu, tak tahu. Sebab itu berlaku antara sesama mereka saja. Ini sangat banyak. Malaysia ada, kat mana-mana pun ada lah. Itu didaftar di majlis agama sana. Cuma dia tak daftar di sini. Ini tak ada apa-apa daftar. Di sana pun tak daftar, di sini pun tak daftar, sama dia lah. Yang ni memang package paling mudah. Di Arab pun banyak buat. Sebab apa? Sebab once dia orang daftar, dia terikat dengan undang-undang. Sebab orang Arab, undang-undang dia sangat ketat. Saya sembang dengan driver taksi tu, dia kata, kalau misalnya berlaku cerai, misalnya kerana kesalahan daripada suami, pampasan saja kena bayar kat isteri 200,000 rial. Wajib, compulsory. Tak boleh bayar, hutang bank. Hang bayarlah bulan-bulan. Dia nak jaga itulah, kan? Jadi depa pun takut. Inilah cara yang mudahnya lah, zawaj urfi. Ya. Okey. Walaupun dia orang kata cukup syarat tu semua, saksi ada, wali ada, cuma ada ulama kata dia boleh bawa jalan kepada perzinaan. Jadi ada ulama kata dari segi zahir nampak halal lah, sebab semua cukup rukun-rukun, dua pasangan pengantin lelaki semua tu ada. Tapi dia boleh membawa kepada perzinaan. Sebab bila dia tak berdaftar, nanti tak ada rekod kawan ni kahwin dengan siapa dulu. Jadi bila tak ada rekod, kita tak tahu dia pernah kahwin ke tidak, dia dalam tempoh iddah ke tidak. Jadi bila tak ada rekod tu, lama-lama dia boleh merosakkan sistem nasab tu. Jadi ulama semasa kebanyakannya, majoritinya mengharamkan perkahwinan ini. Sebab kita tak ada bukti, kan. Jadi kita nak kena kahwin ni pun nak kena ada bukti. Ya. Sebab nak menjaga, dia macam adik-beradik dengan muta'ah tadilah. Muta'ah tu dia kahwin sama dia. Jadi kita tak ada rekod dia ni pernah kahwin ke tidak dan sebagainya. Ya. Jadi benda itu untuk menjaga kebaikan isteri jugalah, wanita itu sendiri. Baik. Yang terakhir kita nak sebut kat sini tentang mas kahwin. Mas kahwin ni ada dua. Mahar ni ada dua. Dalam ayat Quran yang kita baca ni disebut mas kahwin faridah.
Satu lagi namanya mas kahwin mithli. Mas kahwin ada dua atau mahar. Satu faridah, satu lagi mithli. Faridah ni yang telah disepakat dan ditetap dan diputuskan persetujuan bersama. Isteri, suami isteri setuju. Bayar berapa? Okey, kami setuju bayar ni. Keluarga dah maklum, kawan ni dah maklum, keluarga sini dah maklum. Banyak tulah dia kena bayar. Itu namanya faridah. Ya. Satu lagi namanya mithli. Mithli ni tak ditetapkan. Bahkan tak tahu lagi nak meletak berapa. Main kahwin je dulu. Boleh tak? Boleh. Dalam Islam, kalau kahwin masa akad nikah tanpa menyebutkan jumlah mahar, boleh. Saya nikahkan kau dengan anak perempuanku apa-apa dengan mas kahwin mithli dipanggil. Ya, hutang pun boleh. Hutang pun boleh. Hutang tu masuk dalam mithli lah. Benda tu tak disebutkan kadarnya. Hutang ataupun disebut dengan mas kahwin mithli. Boleh, sah. Apa maksud mithli? Mithli ni mengikut kepada misal adat ataupun mengikut kepada mas kahwin kakak dia. Kadang-kadang dia tak tahu nak letak berapa. Dia kata kahwin je lah dulu. Jadi berapa nak kena bayar ni? Ikut mithli. Mithli tu dia akan tengok keturunan dia, track record dia, berapa mahar dia bayar. Contoh. So dia berpandukan pada tu. Ataupun kakak dia dulu bayar berapa, ikut dia bayar kakak dia. Misalan contoh. Itu dipanggil mithli. Kalau faridah ni dia sebut, dan mungkin apa yang disebut tu tak sama dengan kakak dia. Mungkin yang disebut tu tak sama dengan kadar jumlah yang negeri tetapkan. Ya, yang Majlis Agama Negeri tetapkan tak sama. Ini macam kita Selangor 300. Ada orang bayar 1000 mas kahwin dia. Maknanya dia bukan mithli, dia faridah. Ada mungkin ada bayar 10,000. Itu faridah. Tapi kalau yang bayar sama dengan Majlis Agama, itu mithli. Ataupun dia tak sebut pun 300 macam Majlis Agama. Berapa nak kena ni? Ikut kakak saya dulu RM70. Walaupun Majlis Agama kata 300. Dia ikutlah RM70 tu. Misalan contoh. Ya. Jadi itu dipanggil mithli. Ada yang dia orang kaya baru-baru ni Ustaz, pengantin lelaki itu tersilap sebut Ustaz. Dia kata saya terima nikah dia dengan 500 juta. Seperanjat orang rumah itu. Macam mana Ustaz? Kalau dia kata macam mana Ustaz? Yang kata satu saksi lah. Kata dia sah. Gimana tu Ustaz? Balik je. Tersilap cakap kalau 500 juta dia. Patutnya 500 apa? RM500. Oh, jauh sangat lagi tu. Takut diingat 500 juta rupiah kot. 500 juta rupiah tu kat tu. Okey, dia macam inilah. Kalau ketika akad disebut 500 juta, tetapi yang dipersetujui, dimaklumi antara mereka RM500, dia jadi 500 lah. Dia bukan 500 juta tu. Okey. Walau bagaimanapun, di dalam Islam Nabi sebut sebaik-baik wanita itu adalah aisaruhunna mahar. Mu'natuhun. Sebaik-baik wanita itu adalah yang paling memudahkan maharnya. Tapi bukan bererti bila mudah mesti kena murah, tidak semestinya. Mudah tu ada banyak cara. Mahal, mudahnya ansuran. Mudah juga. Mudahkan cara pembayaran. Ya. Ataupun mudah itu juga maknanya adalah dengan mengikut kemampuan, mengikut gaji kepada suami itu. Walaupun di masa akan dah
Datang boleh, mungkin dia tengok potensial suami dia ni di masa akan datang boleh jadi somebody lah, kan, misalnya. Jadi itu pun dikira memudahkan mengikut kemampuan, atau mudah itu juga dengan mengikut murah lah. Itu tafsirannya bergantung kepada orang kata apa, pasangan itu sendiri. Tapi kalau tak ada, termasuk mudah juga adalah apa yang ada. Contoh di zaman Nabi SAW, ada sahabat yang kata, dia kata, ya Rasulullah, saya nak berkahwin, tetapi penduduk keluarga isteri dia Arab tu jenis yang dah tetap kadar mah kahwin dengan tetap, semua keturunan mereka mesti banyak tu. Tapi isteri tu setuju nak kahwin, tapi takut nak langgar adat. Maka bila mereka jumpa Nabi SAW, Nabi tanya kat suami tu, Nabi kata, ma malakta, apa yang kau milik? Dia kata, aku hanya milik Al-Quran. Ya? Kalau begitu panggil isteri dia, panggil keluarga dia, kata dia hanya milik Al-Quran. Tapi mereka dua memang nak berkahwin, takkan kita nak sekat dia kahwin. Ya? Maka disuruh yang si suami ni bacalah Quran sebagai hadiah mas kahwin. Jadi dia bacalah ayat Al-Quran ataupun hadiah dengan Al-Quran itu sendiri, ataupun hafazan Al-Quran yang dibaca, ya. Itu yang disebutkan macam mana zaman Nabi itu berlaku. Dia ajar isteri dia tu dengan mas kahwin dia bacaan surah dalam Al-Quran. Ada riwayat kata Baqarah, ada kata Ali Imran, maknanya dia baca Al-Baqarah tu sampai habis. Isteri dia dengar, pak mentua dia dengar, lama lah majlis kahwin tu. Buat nak habis Baqarah tu. Panjang. Dengan mas kahwinnya surah Baqarah, baca lah surah Baqarah, habis majlis. Makan kenduri lambat sikit. Ya? Ataupun dengan mas kahwinnya surah Al-Imran. Ya? Itu berlaku. Ada yang datang bawa, dia kata saya tak ada cincin kecuali cincin besi biasa tu ya. Tak apa, bawa walau khatiman min hadid, Nabi kata, walaupun dengan kadar tu bagi. Tapi jangan tak bagi, kena bagi. Maksudnya kalau isteri tu nak halalkan pun, ulama kata dia suami tu tetap kena bagi walaupun isteri tu halalkan. Macam misyar tadilah. Mas kahwin pun dia kata, I sponsor mas kahwin. Boleh tak orang sponsor mas kahwin kita? Kita kira datang tu, tak payah bawa apa-apa semua, mas kahwin pun orang tolong bagi. Kan? Jangan sebut dengan mas kahwinnya 5,000 pun orang sponsor. Dia tak banyak apa pun. Ya? Boleh dalam Islam. Sebab Nabi SAW pernah berkahwin dengan siapa ni? Ummu Habibah. Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Nabi kahwin dengan Ummu Habibah, atau Ramlah nama dia. Mas kahwinnya dibayar oleh Raja Najasyi. Nabi kata, wahai Rasulullah, kahwinlah dengan Ummu Habibah ni. Manalah tahu suatu hari nanti ayahnya masuk Islam dan dia tak bermusuh dengan kamu. Ayah dia siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan masa tu bergaduh dengan Nabi SAW. Dia pemimpin Quraisy. Tapi bila Nabi kahwin dengan anak dia, dia jadi macam kurang musuh sikit lah. Sebab dia tengok Nabi buat kat anak dia macam mana, Nabi layan anak dia macam mana. Sampai dia pernah datang masuk rumah Nabi ziarah, nak tengok anak dia makan ke tak. Kok Nabi kurung anak dia. Dia tengok anak dia okey, sihat, anak dia bahagia. Jadi hati dia jadi lembut. Ya. Sebab tu kadang-kadang kahwin dengan orang mu'alaf ni, kan, kita Islamkan dia, itu sebenarnya satu amanah yang sangat besar. Bukan sekadar kita nak bimbing dia saja, tapi kita ada kuasa kalau kita ikhlas untuk tarik keluarga dia tu. Kita bawa, so mak ayah dia boleh compare macam mana menantu dia yang dalam agama sama dengan dia jaga anak ni dengan kita orang Islam jaga anak dia. Kalau dia tengok kita cara jaga anak dia tu lagi hebat daripada agama dia jaga, dia akan masuk Islam. Seperti mana yang berlaku pada Abu Sufyan. Ya, berlaku pada Abu Sufyan. Tapi yang saya sedih, kadang-kadang dia dah kahwin dengan mu'alaf. Mu'alaf tu lagi bagus daripada dia. Mu'alaf tu yang semayang, dia yang ajak kahwin, dia yang tak semayang. Padahal kawan tu lahir asas Islam lah tu. Yang tu paling banyak lah saya dengar. Amat menyedihkan. Yang mu'alaf tu lah yang suruh bang semayang bang. Kawan tu baru masuk Islam, dia yang semayang pulun.
Yang dah lahir Islam ni tak mau sembahyang pula. Itu lagi kacau. Itu lagi kacau lah. Dia akan jadi fitnah pula. Apatah lagi kalau dia tak buat dengan baik. Jadi keluarga tu nanti lagi akan tak respect lah. Hilang respect kepadanya. Baik. Okey, wallahu taala alam. Itu sekadar yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Moga-moga yang beri manfaat dan pengajaran pada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat dan hiaskanlah kami dengan budi pekerti dan kesantunan yang mulia, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan padamu, dan kurniakanlah bagi kami akan kesihatan dan afiat daripada segala kemudaratan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak khusyuk, daripada nafsu yang tidak pernah merasa kekenyangan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.